Sukan hak bawa lari api tu, api Majusi ke api apa? Betul ke api Majusi? Sukan ni daripada Majusi Iran ke daripada Yunani? Sukan Olimpik daripada Yunani ke daripada Majusi? Saya nak tanya. Lepas tu api Majusi ke mana? Baik, sebenarnya api Majusi asal macam ni cerita dia. Ada yang keluar bersama dengan Nabi Ibrahim tu, keluar daripada Nabi Ibrahim, Iraq kan, bumi Iraq. Ada yang menuju ke arah barat, ikut Nabi Ibrahim naik ke kawasan Syria. Di situ ada kerajaan Akkadia, Raja Sargon I. Ada setengah tu keluar tapi berpecah, mereka menuju ke arah timur. Di sebelah jiran bagi Iraq sekarang apa? Lepas Iraq apa dalam peta lah ni? Jugalah. Iran lah. Iran tu jadi kerajaan Parsi. Jadi orang-orang hak beriman tapi berpecah dengan Nabi Ibrahim, mereka menuju ke arah ni. Awal-awal riwayat yang ada tersebut, mereka tu bila berpisah dengan Nabi Ibrahim, mereka duk teringat masa dengan zaman Nabi Ibrahim. Mereka pun hidupkan api. Mereka hidupkan api awal bukan nak sembah api, kerana mereka duk teringat dengan Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim kena bakar dengan siapa? Dengan Namrus. Mereka orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim periduk api, cerita kat kumpulan dia, zaman dulu Namrud ni jahat, Nabi Ibrahim bagus apa, kita periduk api ni mengenangkan Namrud bakar Nabi Ibrahim dulu. Tu asal dia. Jadi lama kelamaan sama macam kisah Nabi Nuh tadi, bila generasi demi generasi tak diperingat, maka mari hak kemudian dia jadi apa dah api ni? Dia jadi start penyembahan dan mengidolkan api ni. Dia jadi menyucikan api ni pula. Tu bahagian Majusi, tu bahagian Parsi, tak ada kena-mengena. Hak sukan tu api Yunani. Api Yunani belah mana? Belah barat tu. Alah, dia jadi panjang pula cerita dia dah. Dia jadi tak puas hati. Dah ustaz bangkang api Majusi, api Yunani, okey lah. 1600 hingga 1100 sebelum Masihi, bumi Yunani dulu diperintah oleh orang-orang Mykenaya. Orang-orang Mykenaya ni, bukan nama Michael tu dah, ejaan dia lain, M-C-Y-E-N-E-A, Mykenaya. Orang-orang Mykenaya ni orang Gasar, orang Ganah. Dia yang pegang bumi Yunani dulu, dipanggil Yunani kuno. Jadi menurut sejarawan Yunani hak nama Homer ni penulis terkenal lah. Antara karya dia Iliad dengan Odyssey. Dalam Iliad tu ada kisah tentang kisah ni. Jadi Raja Mykenaya pada masa tu nama dia Agamemnon. Agamemnon Raja Mykenaya. Adik dia nama Menelaus. Ringkas cerita, di samping kerajaan Mykenaya ada satu lagi kerajaan dipanggil kerajaan Trojan. Dulu kan ada sabun cat Trojan tak? Sabun basuh 6 kupang ke 8 kupang tahun 70-an, kita kecil-kecil sekolah dulu. Baik. Ada seorang perempuan cantik jelita dari kerajaan Sparta. Perempuan ni nama Helen. Bila dia cantik, dia kahwin dengan adik Raja Mykenaya. Kerajaan Mykenaya, Raja Agamemnon. Adik Agamemnon tu Menelaus. Menelaus kahwin dengan Helen. Bercinta dengan Helen, kahwin dengan Helen. Di kemudian hari, Helen ni keluar tanpa suami, jalan-jalan, dia jumpa dengan seorang lelaki kacak dari kerajaan Trojan. Nama dia Putera Paris. Oh, jumpa kau ni cinta pandang pertama. Dia jauh ke apa lebih kurang. Kawan ni Putera Paris buat lari. Helen tadi masuk dalam kerajaan Trojan. Dia buat lari ni bukan orang kampung ni. Adik pada raja ni. Adik ipar raja lah kita kata. Menelaus tu adik pada Raja Agamemnon. Lalu bila tahu Helen dibawa oleh kerajaan Trojan, kerajaan Mykenaya bertempur 10 tahun, tahu tak? Hanya kerana seorang perempuan. Tetapi taktik licik tentera-tentera Yunani Mykenaya ni,
Dia bina dua kuda yang besar daripada kayu. Kuda tu dia bubuh roda. Kuda kayu besar dia bubuh roda, dia tarik menuju ke medan perang. Bila berperang, depa pura-pura buat kalah. Orang Michael Naya ni bila bertempur dengan Trojan, ting lari, ting lari. Jadi orang Trojan pun banggalah, oh kita lagi kuat daripada kerajaan Michael Naya. Jadi depa tinggal apa? Depa tinggal kat medan kuda-kuda yang besar. Jom kita tarik wak masuk dalam camp kita. Wak masuk saja kuda-kuda ni dalam camp Trojan, rupa-rupanya tentera Yunani duduk dalam tu penuh, duduk dalam kuda kayu tu. Duk tunggu dah dengan pedang ni. Buka saja ni kerang. Buka tu ketang mampu habis Trojan. Inilah disebut kerajaan Troy. Rupa-rupanya Troy tu saya pun duk ingat epik. Ingat ke dia epik saja macam Mahabharata? Tak. Tapi rupa-rupanya memang betul wujud kerajaan Troy. Dan ada bukti-bukti sampai 9 lapisan Troy ditemui di tanah Yunani kuno tadi. Troy memang wujud, dan inilah peperangan Troy, Mekanaya, Trojan tadi. Lepas tu di kemudian hari berlaku pertelingkahan antara Mekanaya dengan adik dia Menelaus, berebut tanah jajahan. Lalu ramai ni keluar lari, mereka menuju ke arah utara, mereka pergi ke arah bumi Itali lah ni. Dan inilah mereka menubuhkan Rom. Ingat, Rom dalam Al-Quran Ra, Waw, Min tak sama dengan Rom R-O-M-E hari ni ya. Jangan samakan Jangan sekali-kali samakan Rom Al-Quran dengan R-O-M-E hari ni. Mereka lah dikenali sebagai bangsa-bangsa nenek moyang bangsa Etruskan. Dalam buku sejarah cari sejarah awal bangsa Etruskan, inilah Makanaya. Kemudian mari pula kumpulan lain, Dorian, bukan durian. Dorian mari, zaman ni zaman kegelapan dah. Selepas Mekanaya tinggal, mari geng Dorian, keturunan Dorian ni kegelapan sungguh. Ni dah dipanggil zaman Yunani Purba. Tadi zaman Yunani kuno. Zaman Yunani Purba 800 hingga 500 sebelum Masihi, gelap sungguh. Siapa yang bantu mereka menulis membaca balik? Ni geng-geng Palestin. Kalau sejarah, geng-geng Fonisia. Bila Nabi Ibrahim pi ke bumi Palestin, di situ orang panggil bumi Kan'an, betul? Kan'anit. Orang bumi Kan'an betul, Palestin dengan Jordan Timur dipanggil Kan'an darat. Ada satu lagi Kan'an laut. Ni duduk di pergunungan Amanas dengan Karmel. Di sinilah tertubuhnya kerajaan nama kerajaan Fonisia. Haduk tepi laut Mediterranean tu dipanggil orang-orang Fonisia. Orang Fonisia ni orang yang cekak laut. Mereka duk berdagang macam-macam. Mereka pergi sampai kepada Yunani Purba. Mereka tolong ajak kawan ni balik, seolah-olah kawan ni baru nak start balik. Ajak baca, ajak tamadun. Sampai lahirnya tamadun. Hak geng Socrates, Plato, Aristotle tu zaman ni baru ni. Hak Yunani pemikir hak hebat, Akropolisnya macam-macam, ni baru start ni. Siapa aja? Geng-geng Fonisia. Fonisia ni kerajaan terbesar, kerajaan Kartej. Hak lawan dengan Rom dulu. Kartej lah ni dalam wilayah Tunisia. Pernah dengar kerajaan ni, negara Tunisia? Kartej tu duduk di Tunisia, kerajaan terbesar kaum-kaum Fonisia dulu. Lawan dengan Byzantine Timur. Payah nak menang geng ni. Jadi mereka lah ajak keluarlah. Daripada keluar sini, orang-orang Yunani, hanilah nak kata, mereka ni dah terkenal dengan mitos mendewa-dewakan. Banyak tak dewa orang Yunani? Antara 3 hak besar, dewa Zeus. Dewa Zeus ni dewa alam atas, dewa petir, dewa kilat. Zeus ni kalaulah di sisi orang Norman, Nordish, Thor tu lah, Thor hak bawa tukul tu. Benda sama bila duduk dengan bangsa dan kaum lain, dia bertukar watak. Kalau di sisi orang Yunani dia tu Zeus, di sisi orang Norman Nordik Thor. Thor pun dewa petir, dewa kilat juga, sama je. Pernah tengok cerita Marvel tu, kartun-kartun Marvel? Thor takkan tak kenal Thor, geng-geng Avenger tu lah. Jadi atas tu petir, daripada petir ni jadi api. Adik dia Poseidon bahagian laut. Kalau tengok cerita kartun mermaid, ikan duyung tu kan, hak bapak dia berjanggut,
ikan duyung pegang Trisula mata tiga tu, tu Poseidon tu. Tu adik pada Zeus, dia menguasai bahagian laut, Poseidon atas. Satu lagi Hades, adik dia tu bahagian kegelapan. Ni siapa mati bak kiamat, bak alam gelap dia lah. Padahal dia pun nak mampu juga tak, tapi dia jaga hak kegelapan. Itulah tiga beradik. Lepas tu lahirlah hak lain-lain tu, dewa-dewa lain. Mari Rom, nama lain pula, patah watak tu sama je. Bila mari negara lain, wilayah lain, ditukar nama. Jadi api tu start daripada tu. Api Yunani tu merujuk kepada Zeus tu. Sebab orang-orang Yunani ni dia suka sukan olahraga. Sukan dulu ada 4. Ni disebut Pan-Hellenic Games. Dulu ada Olimpik, ada Pythian, ada Isthmian, ada Nemetian. Tapi hari ni dah berkubur dah Pythian, berkubur Nemetian, berkubur Isthmian, tinggal sukan Olimpik saja. Olimpik pertama 776 sebelum Masihi. Api dah start di situ. Api di sini bermaksud api Nuh daripada petir Zeus. Tak ada kena mengenang Majusi pun. Majusi bahagian lain. Cuma selalu watak api ni kita duk ingat Majusi. Api Majusi dia ada pattern lain, dia ada pengenalan lain, istilah lain dalam literatur agama. Tak tahu lah kod saya yang silat suka Olimpik ni mari Yunani ke mari Majusi, mari Iran. Tak suka Olimpik mari Yunani ke mari Iran. Mari Yunani. Panjanglah kisah Yunani ni. Yunani dengan Rom ni saling berkaitan saja. Lepas Yunani, Rom. Rom itulah yang terakhir. Jadi Rom ni antara kerajaan yang besar. Rom pula kena ada 2. Rom Barat, Rom Timur. Rom Barat kiblat dia Vatican City. Rom Timur kiblat dia Konstantinopel.